Bismillahirrahmanirrahim. Taubat. Ambil RM10 lah tu. Jangan tak bayar. Berat kau bawa akhirat. Ambil tu. Jangan nak kitab. Ya, ngaji ada kitab. Kau tuan-tuan dah pandai tak payah ke kitab. Duduk perhati je lah. Tidak. Tadi. Okey. Cukup. Cepat. Baik. Lambat. Apa yang habis? Mana? Angkat tangan tu tuan, pergi bayar kat dia. Tak bayar tak berkat mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Musa 4 yang kedua. Kita ni buat perenggan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqinun. Itu ada 3 martabat. Yakin pertama ilmul yakin. Yang kedua ainul yakin. Dan ketiga haqqul yakin. Ilmul yakin tu apa dia? Ilmu akan suatu dengan burhan. Kita yakin satu dibina dengan apa? Burhan. Mana dalil yang kukuh. Apa beza dalil dengan burhan? Mana kuat? Kuat lagi burhan. Ya. Dalil burhan yang panggil ma tarakkaba min dalilaini fa aksar. Ma tarakkaba min dalilain fa aksar. Barang yang bersusun daripada 2 dalil atau lebih banyak lagi. Itu dipanggil burhan. Burhan lebih kuat daripada dalil. Namun dia duduk dalam taraf ilmu yakin. Dia tak boleh pergi pada ainul yakin lagi. Ya, sebab dia mengenal bid dalil wal burhan. Ada pun yang atas lagi ainul yakin, haqqul yakin, itu bukan dalil burhan. Itu dengan bizab wal wujdan, syuhud wal ayan. Yang pertama ilmu dengan satu dipanggil burhan, yakni tahu akan suatu dengan dalil yang putus, betul dan benar. Seperti makrifat peringkat syariat. Ya, makrifat peringkat usuluddin. Apa makna makrifat peringkat usuluddin? Apa dia tuan? Dah belanja kau usuluddin? Tak ingat. Tuan-tuan ni suka tak ingat. Dah tua kan, dah nak mati. Banyaklah tak ingat. Dia kalau banyak ingat budak-budak. Sebab kalau dia pondok budak-budak suruh ngapal kan. Waktu ni dia faham cepat, dia faham tangkap cepat. Tapi ingatan kurang. Dalam dia kuning bacakan terbalik. Watin dengan wal asri terbalik. Lazim aman wa tawasabir. Ni wal asri. Ya. Al-jazmun mutabikun lil haqq an dalilin. Itu makrifat peringkat syariat. Dia ada 3 ain makrifat itu. Al-jazmu 1. Yang kedua mutabik lil haqq 2. Yang ketiga an dalilin 3. Itu dipanggil makrifat syariatan atau zahiratan. Makrifat peringkat syariat. Iaitu dipanggil al-jazmu, jazam. Makna apa? Putus. 100% keyakinan dia dengan Allah Ta'ala, mawujud Allah Ta'ala dan bersifat dengan segala kesempurnaan. Dia yakin dengan sebenar-benar keyakinan. Tak ada syak, tak ada waham, tak ada zan. Kerat kepala dia pun dia tak akan beranjak. Tetap dia kata Allahu mawujud yattasif bil kamalat. Allah Ta'ala mawujud, ada bersifat dengan sifat kamalat.
Mana dalil? Dalil dia tak ada. Maka orang macam ni hukum dia berdosa, tapi mutamat iman dia sah. Ya, mu tak ada hujah dalil. Baik. Itu pembahasan dalam Usuluddin. An dalilin di tiga tu. Al-jazam kenan mutabik lil haq. Pegangan dia mesti mutabakah dengan sebenar. Allah Taala maknanya apa? Ahad, dipegang pun gitu juga. Ada pun orang-orang yang dia punya pegangan jazam tapi tidak mutabik lil haq, tak sejajar dengan sebenar. Siapa dia? Menatangkapi Kristian, laknatullah. Quran kata apa? Dia kata dalam Quran, innallaha salisus salasa. Sesungguhnya Allah Taala tu tiga daripada tiga Tuhan. Dia jazam tu, dia yakin ya Isa satu ada unsur ketuhanan, dia yakin. Kerak kepala boleh yakin, tapi yakin dia tidak mutabik lil haq, maka dia tak dikatakan orang yang mengenal Tuhan. Ya. Yang ketiga an-dalilin. Dia kena dirikan akan dalil. Mana dalil katakan wujud Tuhan, mana dalil kidam, bapak sampai habis 20 sifat. Jadi kena wujudkan dalil. Dalil dia ulama bagi dua patah aja. Kalau tak dapat mati lagi baik. Apa dalil wujud kidam bapak sampai dua patah aja. Hudusul alam, tu je. Baharu alam, tu je. Tapi apa makna baharu? Apa makna alam? Bagaimana hudusul alam menunjuk kepada wujudullah, kepada kidam bapak sampai akhir. Macam mana? Kena nampak di seluruhan akal dia. Ya, baru dia boleh bina dalil, nampak baru sah pegangan dia. Ya, kalau tidak bahaya dia. Ya, tu kena ngaji dalil, faham betul-betul ilmu usuluddin. Itu peringkat apa dia panggil? Ilmu yakin. Apa sebab dia panggil ilmu yakin? Yakin mabniun bil ilm. Keyakinan dia dibina dengan ilmu. Itu maknanya. Habis. Ada pun yang kedua, tu ilmu yakin ya. Tu kita ngaji sifat 20 tu lepaslah. Wahabi banyak pandai. Pengacau masyarakat ni Wahabi kan. Sifat 20 tak ada nak lah kepala otak dengan gua aku sapak muka ni geram tengok. Yang kedua ainul yakin. Tadi ilmu yakin. Mana yakin dibina dengan ilmu. Yang sini yakin dibina dengan ainul basirah, mata dalam. Tadi guna akal, yang ni guna mata dalam. Tengok tu. Ialah makrifat akan suatu dengan musyahadah. Dia mengenali Tuhan dengan syuhud. Tu yang kita minta tu. Allahumma ja'alni min ahli tajarrub. Minta supaya hati kita ni tajarrub dengan Tuhan, bersunyi dengan Tuhan dia. Allahumma ja'alni min ahli tajarrub. Wajzib qulubana anin nazar. Tengok dia. Dan tarik sentak daripada hati kami ya, memandang dan terikat dengan makhluk. Sebab kalau terikat dengan makhluk, dia tak dapat pergi situ dan ya, sampai bila tu hatta yang kasyifalana anwarul muraqabah wal musyahadah, sehingga terpancar nur muraqabah dan musyahadah. Maka dimasuk ainul yakin. Ya. Yakni kenal akan suatu dengan musyahadah, dengan melihat dua, daripada ketiadaan berlambaan bercampur ya, dengan dia dan ketiadaan berulang-ulang kali. Itu mana musyahadah, dia sak injizab, dia tarik kalbi dan jadi tidak macam apa nak bina dalil nak hujah gini-gini, sebab dia ada satu tarikan daripada Ta'ala injizab, tertariknya kalbi di ke Tuhan. Syuhud mana Tuhan bukakan hijab dia, maka dia musyahadahlah akan Allah SWT dengan pandangan basirah, bukan pandangan luar ya. Kita yakin adanya Kaabah. Dalil mana? Tu dekat dinding ada gambar. Dalil mana? Tu dalam TV ada orang tengok orang beritahu apa-apa ada kan. Ya, tapi dia tengok belum. Bila pergi sana dia nampak, dia buka aja Masjid Haram, nampak Kaabah, bercucur air mata, tengok Allah kat seronok kan. Tu ainul yakin. Bila hakul yakin dia tawak berkat. Pung dia peluk Kaabah tu. Tu dah. Kalau sebut je Kaabah dia rasa kan. Terasa badan dia berdekap dengan dinding Kaabah tuan-tuan ni lah. Kalau makan pula buah durian, dia tahu dia boleh hurai, tapi tak pernah pegang, tak pernah tengok. Itu ilmu yakin. Dia buat tesis buah durian 1000 bungkusan, tapi buah durian tak pernah pegang. Itu ilmu. Dia pergi masuk dalam kebun, dia pegang buah durian, dia nampak buah tu jatuh, lagi kuat. Dia pegang, berasa tajam durian. Dia buka pula, dia pegang, lepas tu sap masuk mulut. Itu hakul yakin lebih. Kalau sebut buah durian melili-liu, apa dia rasa? Zauk, rasa. Maka mengenal dengan rasa tak sama mengenal dengan mengetahui ilmu.
Banyak orang tahu tapi dia belum rasa. Tapi yang dah rasa confirm dia tahu. Itu dipanggil apa? Ainul yakin. Kemudian hakul yakin, iaitu makrifat ia akan suatu dengan musyahadah akan dia. Ia akan bukakan kalbi dia syuhud akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dapat masuk di berjalan daripada muraqabah kepada musyahadah, mesti dipadamkan makhluk. Ya, as-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia takkan boleh melainkan kena fana, lenyapkan dulu. Dan lenyap itu berlaku bila hati dia ada syuhud dengan Tuhan kuat. Itu satu peringkat. Sebab pusing dia last kali apa? Zikir kena banyak. Kalau zikir tak ada, no, cukup tutup jalan. Ya, zikir kena banyak. Zikir dengan hudur betul hati kepada Ta'ala, dia akan bawa kepada istighal. Bila istighal, dia akan dapat lazat zikir dia akan dapat. Bila lazat zikir dia dapat, dia akan asyik dengan Allah Ta'ala. Dia asyik dengan Tuhan, baru Tuhan buka dia. Bila Tuhan buka, barulah sirtu mu'alliman. Aku ajar di sini, Tuhan kata. Itu ilmu laduni. Ya, itu peringkat-peringkat. Itu baru kena mujahadah. Jalan yang kedua, tiga ni dia dapat dengan mujahadah. Ya. Dalam pertama tu dia dapat dengan ilmu, belajar. Ya, kemudian dia pergi masuk melalui riyadhah dan mujahadah di bawah yadil mursyidil kamil, di bawah pimpinan mursyid untuk dia dapat benda ni. Mana makrifat itu akan musyahadah ia serta mubasyarah dengan dia, yakni serta berlamaan, bercampur dengan dia. Ya, maknanya ikhtilat qalbi dia tu, atau berulang-ulang kali sentiasa benda tu, akhirnya dia mantap. Ya. Habis. Dan dikata akan dia pula musyahadah akan Allah Ta'ala pada tiap-tiap satu dengan ketiadaan khulul. Pada tiap-tiap satu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qabla au fihi au ba'dah. Tiap-tiap makna dia pandang suatu tu, makna dia apa? Dia nampak kebesaran Allah Ta'ala. Maksudnya semua makhluk dia panggil mazhar. Ya, dia panggil mazhar. Sebab ittihad pada sufi itu dipanggil makan tinggi. Kalau ittihad usuluddin kafir kan. Ittihad usuluddin makna satu makhluk. Tapi ittihad sufi bukan satu. Tapi dia menyatukan syuhud pandangan dia. Dia tutup pandangan makhluk dia dengan Tuhan. Itu maksud dia. Syuhudul wahda bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahda. Pandang satu pada banyak, pandang banyak dalam satu. Ini belakang akan diurai. Habis. Pada suatu dan ketiadaan ittihad, dia tidak maknanya bersatu dan tidak bertempat bercampur dak. Itu semua sifat baharu dengan dia. Dan ketiadaan ittisal, bukan maknanya Tuhan tu bercantum dengan kita, bukan. Dan ketiadaan impisal, bercerai pun tidak. Kita dengan Tuhan bercantum tidak, bercerai pun tidak. Atau jadi makna yang lain, iktibar yang lain. Kita tidak boleh bersatu, ittisal berhubung, sebab hakikat lain-lain. Dia wajib, kita mungkin. Atalah wajib al-wujud, kita mungkinan wujud, dia tak sah, hakikat lain. Kemudian impisal, bercerai, tak juga. Sebab mana ada makhluk tercerai dari ta'aluk, kudrat, iradat, ilmu dan sebagainya, sentiasa dengan dia. Itu makna kita tidak bercerai dan tidak berhubung. Kemudian makna ketiadaan bertempat. Ya, tidak bertempat. Mana tadi apa? Hulul. Mana tadi? Pada suatu dan ketiadaan bersatu, mana ittihad. Hulul itu bertempat, ittihad mana satu. Ya, sebab benda yang ada tempat, ya, itu semua makhluk. Ya. Allah la yattakhiz, dia tidak mengambil akan mahal oleh zaman. La yataqayyad, dia tidak terikat dengan zaman, dengan masa dan tempat. Allah Ta'ala jangan tanya di mana, bila, atau dia. Nak tanya bila dengan di mana itu makhluk. Makhluk bertanya awak di mana, bila datang, atau boleh, sebab makhluk punya sifat. Adapun Tuhan, masa dan tempat dia jadi. Dia kawal masa dan tempat, bukan masa tempat kawal dia. Ya, Bahawa Usuluddin kena kemas, dan kitab ni cantik, dia bawa selagi tadi. Ya, tuan pengarang kita ni ulama besar, alim 7 mazhab, belajar 40 tahun. Ya, Syekh Daud Bukit Aban. 7 mazhab ni. Kita tu mazhab tak habis. Alim besar, dia belajar 40 tahun. Kita ngajar 4 tahun, boleh dapat BA. Balik samsing, tak nak pakai mazhab. BA baru buat anak.
MA main anak panggil. Kan baru taraf tu pada bayar nak samsing. Ulama dulu tak ada sijil yang menyekat ilmu dia kan. Melaut ilmu dia. Kan? 40 tahun belajar tuan dia main kan. Allah. Ya, 7 mazhab alim. Karamat dia bila dia meninggal kan, dia wafat orang terkubur burung payung sampai ke kubur. Kan? Takut kita pun nak mati burung pun lagi tu. Ya, ni something mana mati. Allah, alhamdulillah. Itu dia antara karamat, banyak lagi karamat Syekh Daud pun tadi. Mana tadi? Musyahadah itu dua makna. Kerana apa? Suatu yang dimusyahadahkan. Ya, itu dia panggil dua. Pertama, musyahadah akan makhluk. Kedua, musyahadah akan Allah Ta'ala. Mana pandangan kalbi kita ada kala dia tertambat dengan makhluk. Terbenam itu. Ada kala dia terlepas, dia merdeka. Dia terus syuhud dengan Allah Ta'ala. Maka musyahadah akan makhluk itu bolehlah dengan makna apa? Pandang akan dia dengan basar. Ya, kita pandang dengan basar. Sebab al-basar la yara illal khalaq. Wal basira la tara illal haq. Basar dia tak, ni mata luar kita ni, dia tak memandang melainkan makhluk. Dia tak pergi ke Tuhan. Adapun mata dalam basirah dia tak melihat melainkan dengan Tuhan. Maka penglihatan dia lain, syuhud musyahadah atau penglihatan. Ya, dia ada makna-makna lain. Kedua, musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musyahadah akan makhluk itu boleh dengan dipandang dengan basar mata luar. Lihat akan dia dengan mata luar atau mata dalam. Kemudian mata yang melalui suluhannya itu 2 biji. Lihat mata kita kan. Kemudian maka kami namai akan dia mata luar. Mata 2 biji mata lah. Dan mata yang tidak melalui seluruhannya tadi 2 biji, mana bukan lalu mental luar tu, kami namakan akan dia mata dalam. Jadi ada mata luar, ada mata dalam. Mata luar yang nampak ni lah. Mata dalam qalbi kita. Ya. Berkenaan dengan tampak keduanya, mata itu akan suatu itu serupa jua. Musyahadah akan Allah Ta'ala itu, maka tidak boleh dengan makna ini. Ya, lihat dengan mata luar tak boleh. Terbalik sini susun 5665. Sorry. Ini terus kepada apa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Situ. Maka musyahadah akan tidak boleh dengan makna ini, hanya dengan makna pandang akan dia dengan basirah. Yang apa basirah? Pandangan zauq. Zauqi itu dia panggil dengan makna pandangan basirah mata dalam, dengan dia mata hati. Kerana sebelum mati ini tak dapat lihat sekali-kali akan Allah dengan mata luar. Selagi belum kita mati, mata luar tidak layak untuk melihat waktu jaga. Siapa kata layak maka lihat, aku tahu mata kepala waktu jaga, maka sah kapi orang. Ya. Sebab pertama nas Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar, kamu tidak dapat melihat akan Allah Ta'ala, sebaliknya Tuhan yang melihat kamu. Ya, ini kalau ayat kita baca, niat supaya Allah Ta'ala tutup jahat-jahat orang kat kita, insya-Allah. Kalau orang asal dengki kan, kalau kena kerja kan kena post buat lain macam-macam, kena dengki, dan kita berniaga buat kerja macam-macam orang dengki kan. Baca ayat ni minta Allah Ta'ala tutup.
tafaul ayat ni macam mana Tuhan tutup di dunia mata kita terus tengok dia, begitu kalau Tuhan tutup mata hati manusia semua ni dengan kita, dia rasa tak nak buat jahat. Elok, tak ada hasad, tak ada dengki, kan? Baca ayat tu banyak, ya. Tapi kau jangan baca tengah mandu, kan trailer terampak kau. Aling bersuruh kau masuk pagi ni kan. Ya. Dengan menengahi, kerana sebelum mati itu tak dapat lihat sekali-kali akan Allah Ta'ala dengan mata luar. Itu nas Quran terpampang. Dan mata dalam baginya yang lain daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pada malam Mi'raj, Nabi itu lain, Allah Ta'ala buka khusus. Kerana janji tak dapat dilihat dengan mata itu bagi Nabi besar kita Muhammad SAW yang lain daripadanya, itu kemudian daripada mati. Ba'dal maut, buat kehidupan sana yang paling sempurna. Sana boleh nampak, sini tak nampak. Cara mana pula sana? Terserahkan. Tetap dasar dia laisa kamisli syai'. Macam mana serah ke Tuhan. Itu penglihatan nikmat paling besar di sana Yusuf, ya. Habis. Satu lagi, dan hanya sebelum mati ini dapat lihat akan dia bagi ahlinya dengan apa? Mata hati. Jua, ya. Kerana ia bukan mata, ya, kerana ia bukan mata, kerana tak dapat bagi hati itu mata, hanya ada baginya sifat zauq, ya, mengenal bizauqi, dan digelar akan dia itu mata hati, dan digelar akan kedapatan zauq, ya, azwa, akan satu dengan dia itu dipanggil lihat. Kerana apa? Kedapatannya dengan dia itu tahqiq, ya, mantap, bahkan lebih tahqiq daripada kedapatan dengan mata luar ni. Maka lalu digelar akan dia mata hati, kerana ia menepati mata pada pihak terbuka dan merasai, maka dinamakan mata juga. Tapi mata hati, bukan mata luar, ya. Mana besar? Dalam dia besar. Dalam boleh tangkap, luar tak boleh tangkap, ya. Oleh kerana itu yang dalam itu sebenarnya kita beri tumpuan, ya, ruhani dengan jasmani, dan rohani boleh tangkap. Lepas tu barang siapa tak dapat hidup rohani, maka sebenarnya dia sedang diazab. Qad azabakumullahu bi hayatil jismani. Tuhan azab seorang tadi tu, dia letak orang tu sepanjang hidup sampai ke mati, dia urus jasad dua, makan, tidur, tu je kerja dia. Ya, akhir malaikat maut datang pun habis semua, atau bekal pun tak ada. Itu bahaya besar. Kita nak unsur rohani dalam, ya, dia yang boleh idrak, boleh tangkap benda-benda besar yang bernilai tinggi di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Tadi berapa bit? Orang lelaki berapa? 20. Berapa puluh kitab ni? 40. Perempuan 60. 100. Oh, perempuan handal 60. Dia pakai seorang 3 kitab. Ini kita semayang hajat ni, minta Khalifah Zul dalam ICU kan, tak adalah segera pulih lah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul hajah.